sebab selendang dia ada, dia boleh tutup. Sebab pasal dia ada dua pakaian, dua kain. Dia boleh tutup bahagian atas ni dengan kain yang lain, tapi dia tak guna lagu tu. Ini menunjukkan boleh dalam keadaan senang pun tak apa, pakai sah saja. Yang ketiga, untuk menyatakan bersembahyang tanpa berselendang adalah harus, boleh. Yang keempat, hak ni tak ada dia. Semasa duduk tulis ni timbul benda ni, timbul. Sepatutnya Imam Bukhari letak hak ni maksud dia. Itu sebab tu kadang-kadang kalau kita baca Bukhari ni memang pelik. Kau banyak kali baca, kau ada benda-benda baru. Kadang-kadang hak tak ada lain, kita jadi terbuka fikiran. Ni sepatutnya. Dalam syarah-syarah lain, hak dalam bahasa Urdu pun kita tengok tak ada. Tapi Tuhan beri, celah-celah tu ada, terbuka. Ni yang keempat. Cuba perhati, tidak mesti yang ini wajib menutup bahu dengan sesuatu seperti selendang ketika bersembahyang, kerana sembahyang sah tampaknya. Supaya dengan bab tadi kan, kalau kain tu pendek, maka pakai sebagai kain hak di bawah saja. Yang ni tanpa menutup bahu dah lah situ. Demikian juga tidak mesti, yang ni tidak wajib menutup apa yang dinamakan sebagai aurat mukhaffafah, seperti paha itu, kerana sembahyang sah juga tanpanya. Yang mesti ditutup ialah apa yang dinamakan aurat mughallazah sahaja, kerana sembahyang tanpa menutupnya memang tidak sah dan tidak diharuskan. Dia nak pergi kot tu, sebab ada khilaf. Dulu kita sudah bincang panjang dah. Imam Ahmad kata tak sah sembahyang ni kalau tak tutup bahu. Imam Bukhari nak ayat ada kedudukan paha ni serupa dengan bahu tu kan? Kalau tutup tu lebih molek saja, mengikut jumhur ulama dan mengikut pendapat dia. Kalau tak tutup pun tak apa. Tengok ada dalam hadis Nabi suruh tutup bahu, tetapi dalam hadis yang lain dia kata tak tutup pun tak apa. Begitu juga dengan paha. Kalau ada hadis yang menunjukkan paha ni aurat kena tutup, itu dari segi adab lebih baik saja, bukan mesti. Kalau tak tutup pun tak apa. Yang ni kedudukan dia ni serupa dengan bahu jugalah, setara tu. Hak ni sebenarnya sebab baru ada kaitan ni. Dia cerita bersembahyang tanpa selendang, lepas pada tu paha sebut bab paha pula ni, baru ada kaitan. Kalau tidak agak jauh sikit. Kalau kita nak kata nak menunjukkan pakai selai pakaian pun sudah memadai. Dulu ada dah. Sini ni ada kena-kena dengan paha. Dia nak pergi ke situ. Jadi nak ceritanya serupa dengan hak ni lah juga. Kalau pakai sandal, pakaian saja sudah memadai. Tak tutup bahu tak apa. Begitu juga kalau tak tutup paha tak apa, sah sembahyang. Sebab apa? Sebab hak ni bukan aurat yang berat. Paha ataupun bahu, kalau kita nak kata pun Nabi suruh tu kerana aurat lah, sesuatu yang mesti ditutup. Menutup tenya tu setara mana, wajib kau sebagai macam mana? Bagi dia tidak wajib. Kedudukannya serupa dengan bahu tu lah. Tak tutup pun tak apa. Kalau tutup lebih molek. Setara tu. Jadi di sini kita baru nampak ada kaitannya. Imam Bukhari buat mari hak selendang ni tiba-tiba alik atas, nak cerita alik bawah, tiba-tiba mari alik atas. Apa kena mengena? Itulah kaitan dia. Lepas tu kita pergi pula kepada bab ma yuzkaru fil fakhidh. Hak ni hak sebenarnya, hak dia baru siapa setelah beberapa bab kan, baru siapa. Cara dia tu halus, naik tangga lah kita kata, seperingkat. Dia tidak kejut lalu, tidak lagu tu. Bab apa yang disebutkan tentang paha. Abu Abdullah berkata, diriwayatkan daripada Ibni Abbas, Jarhad dan Muhammad bin Jahshin daripada Nabi SAW, sabda baginda, paha itu aurat. Mula-mula dia mari hak tu dulu. 3 orang kata dia. Kalau di kalangan sahabat ni hak meriwayatkan hadis menunjukkan paha itu aurat. Bila aurat kena tutup lah. Bila aurat tak boleh dedak aurat ketika sembahyang. Kalau dedak aurat ketika sembahyang dia tak sah lah, sebab syaratnya menutup aurat. Dia mari hak tu dulu. Anas berkata,
Lepas tu dia amai hak ni pula. Hak yang kedua ni. Hak yang kedua ni hak dia lah. Hak dia, pendapat dia. Anas berkata Nabi SAW menyingkap kain sehingga terdedah pahanya. Pula nampak paha Nabi. Abu Abdullah berkata hadis Anas lebih kuat sanadnya, dan hadis Jarhad lebih cermat untuk keluar daripada khilaf mereka. Hadis Anas kalau nak kira, hak ni ada dalam Bukhari, dia sendiri riwayatkan. Hak dia riwayat ni lah, hak kita baca hadis panjang tadi, hadis Anas tu. Di situ nampak paha. Dia tengok paha Nabi putih, dia ayat. Nampak putih paha Nabi. Dia nampak lagi pahala ni kata dia. Ketika dia riwayat tu kemudian adalah setelah Nabi SAW wafat dah. Pahala ni nampak lagi kata dia, paha Nabi tu. Dia kata hadis Anas lebih kuat sanadnya. Sebab ni ada dalam kitab dia sendiri, syaratnya tinggi. Hadis Jarhad, tapi hadis Jarhad itu lebih cermat. Lebih cermat. Dia sebut hadis Jarhad saja. Muhammad bin Jahshin, Ibnu Abbas, dia tak sebut. Dia sebut hadis Jarhad lebih cermat. Kalau kita pakai hak tu lebih cermat kata dia. Yang ni hak paha tu aurat. Jadi kita tutup, paha tu pun tutup juga. Hak tu lebih cermat kata dia. Tapi dia tidak kata hak tu sahih, lebih cermat saja. Bagi dia kalau jaga lebih baiklah, sebab lebih cermat. Hak kita nak pakainya hak lebih sahih. Hak tu sahihkah dulu hadis Jarhad itu? Itu banyak dipertikaikan oleh ulama, termasuk oleh dia sendiri. Lepas tu Abu Musa menceritakan Nabi SAW menutup kedua lututnya apabila Uthman masuk. Nabi tutup lutut dia bila Uthman masuk. Sebelum pada tu ceritanya, rekah cerita hak ni pun dia ada riwayat juga akan datang. Dalam manaqib Uthman ada sebut Abu Bakar mari, dia tak tutup seperti biasa. Dia pakai kain, dia buka, nampak lutut. Dalam riwayat ni, dalam riwayat Aisyah dan Hafsah, nampak paha dia, paha juga. Tapi Imam Bukhari ambil ni, nak cerita lutut pun tidak aurat juga, paha pun tidak aurat juga. Nabi tak tutup. Umar mari dia tak tutup. Bila riwayat Uthman nak mari, dia pun tutup. Dia pun tutup. Ini menunjukkan kalau haram sungguh tak cara siapa-siapa pun. Ni kerana beradab saja. Itu yang kedua. Kata Zaid bin Thabit, pernah Allah mewahyukan kepada Rasulnya ketika paha beliau berada di atas paha. Dia kata berasa berat, sungguh berat, berasa sampai nak patah paha aku ni, kata dia. Di paha bersentuh dengan paha. Situ paha bersentuh dengan paha. Lepas tu paha ni sentuh kulit ke? Dah, tentulah tidak sentuh kulit. Tak kan ada Nabi lagu tu kan, tidak sentuh kulit. Tapi tidak sentuh kulit pun tengok fiqh Bukhari. Inilah orang panggil fiqh dia. Tidak sentuh kulit pun sentuh. Kalau kita kata berlapik, kalau aurat sungguh berlapik, boleh kita pegang aurat orang. Jawab tu kata dia. Kalau aurat sungguh walaupun berlapik, boleh ke tidak kita pegang? Tak boleh. Semua kata lagu tu. Dah kalau lutut ni aurat sungguh, tak boleh lah sentuh walaupun berlapik. Betul dia. Ini menunjukkan tidak aurat sungguh, tidak aurat hak berat dah. Dia pun ikut cara dia tu. Itu pekor dia. Tak apalah, kita tengok semula. Oleh kerana di sini ada nota yang panjang juga, dan molek kita baca juga sebab boleh tahu banyak perinciannya, supaya jelas kedudukan benda ni. Dan seperti yang saya selalu sebut dah, kita apabila tahu banyak mazhab ni kan, bukan jadi susah dah, bukan jadi celaru, jadi kucak kacir, pecah belah dah, sama sekali tidak. Bahkan seperti sebelum pada ni pun sudah sebut dah, dalam matan Zubat Ibnu Ruslan, itu orang mazhab Syafi'i, dia pun alim, dia terbuka. Apa dia kata? Wa Syafi'i wa Malikun Nu'manu wa Ahmad bin Hanbal Sufyanu wa ghairuhum min sairil a'immah ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Syafi'i, Malik dan Nu'man. Nu'man tu Imam Abu Hanifah. Wa Ahmad bin Hanbal Sufyan, Ahmad bin Hanbal dan Sufyan. Sufyan tu dua orang, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah. Kedua-duanya adalah mujtahid. Wa ghairuhum min sairil a'immah, dan selain daripada mereka semua imam-imam ni ala hudan, betul belakang,
berada di atas petunjuk, atas landasan yang benar. Wal ikhtilafu rahmah, dan perselisihan yang berlaku di antara mereka itu menjadi rahmat pada kita. Kena ingat itu. Itu seorang faqih Syafi'i dan seorang muhaddis juga. Dalam kitab dia Mata Zubat, dia juga ada buat syarah kepada Abu Daud. Memang orang alim. Dia kata lagu tu. Jadi kita kena pakai hak tu. Hak ni hak sebenarnya. Tapi orang yang mengatakan jadi banyak mazhab jadi celaru dah. Banyak mazhab jadi tak sepakat. Tak jadi apa ni, balah tak ada tu, tak kena tu. Kalau tak betul memang sungguhlah lagu tu. Kalau molek, faham molek, tak ada. Tu bahkan benda ni rahmat kepada kita. Tak rahmat lagu mana kita? Takkan tak ada ketika panah kita? Ada ketika panah lagu. Nak saya nak kain pun tak boleh. Lepas tu aurat ni antara pusat dengan lutut sama-sama, dengan mahram pun. Dengan mahram pun aurat dan lutut. Dengan anak-anak pun aurat dan lutut. Tak payah duduk di rumah. Kena tutup. Sedangkan kita panah ni. Nyada selok gitu gini. Jadi kalau kita anggap itu aurat, dosa dah lah. Dosa banyak benar dosa. Dah susah lah panah. Sekurang-kurangnya misalnya kita kata seperti Nabi SAW duduk, dia panah, dia akak kain. Biasalah lagu tu. Akak kain sampai nampak lutut. Dalam setengah riwayat kata sampai nampak paha. Itu sebabnya. Ada sebab. Kalau saja apa-apanya nak duduknya, nak akak kain lagu tu. Pakai sekat betih tu pun berasa pelik dah setengah orang kan. Apa lagi kalau pakai kain sekat paha. Dah. Apa nak pakai lagu tu je. Nak mari tengah pada Kota Baru tak? Tak perlu. Tak perlu. Dia ada tempat-tempat dia. Dengan anak, saudara marah. Lagu tu kan senang. Kalau tidak hak tu pun kena jaga juga. Susah. Kalau pakai hak mazhab lain susah. Tapi kalau pakai mazhab dia senang lagi, boleh. Pakai seluar pendek, tak apa dalam rumah. Pokok kita belakang. Pakai seluar pendek, tutuplah aurat tu. Lepas tu dah buka bagi dia kubul dan dubur. Kalau nampaklah setengah-setengah orang ni perut bucik kan, boroi katakan perut bucik tak sedap, tak selesa. Dia kena kain letak bawah pusat. Mana letak bawah pusat tak boleh aurat. Anak beranak. Susah kan. Tapi kalau pakai hak ni seluar pendek, nampak pusat sikit, nampak paha, tak apa, duduk rumah lah gila. Ataupun kain, kain itu pusat jelu kita kata. Apa ni, kilah tu letaklah ke bawah kita kata dah. Letaklah ke bawah pusat, tak apa bagi dia. Sebab ini aurat mukhaffafah ataupun bukan aurat. Nanti kita tengok. Imam Bukhari nampaknya belum puas hati membincangkan tentang aurat. Sebelum ini beliau telah mengadakan satu bab tentang aurat yang mesti ditutup. Di sana beliau telah membuktikan bahawa aurat yang sebenar-benarnya ialah kubul dan dubur. Tetapi soalnya bagaimana dengan hadis yang berbunyi al-fakhidhu aurah? Dia tahu dah. Orang akan buat mari hak tu. Kalau kecek ni kan, orang akan buat mari hak tu. Bukankah hadis itu dengan jelas mengatakan paha itu aurat? Menerusi bab ini Imam Bukhari rahimahullah mahu menarik perhatian pembaca dan para pelajar kepada khilaf ulama tentang hukum paha, sama ada ia aurat atau tidak. Beliau juga mahu menjelaskan tentang kedudukan hadis itu. Ulama terbahagi kepada 3 golongan dalam masalah ini. Bukan 3 silap. Sepatutnya 4. 4. Baikilah. Golongan pertama berpendapat paha adalah aurat. Ini merupakan pendapat kebanyakan ulama. Kebanyakan ulama memang sungguh kata gitu. Antara tokoh yang berpendapat begini ialah Atha, Malik dalam salah satu pendapatnya, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya. Golongan kedua berpendapat paha tidak aurat. Tak aurat. Aurat mukhaffafah, ringan pun tak. Tidak aurat. Antara muhaddisin dan fuqaha yang berpendapat demikian ialah Daud Zahiri, Ibnu Abi Dhi'b, Ismail bin Ulayyah, Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Istakhri. Al-Istakhri ni salah seorang anak buah Imam Syafi'i. Al-Istakhri ni orang besar. Ibnu Hazm, Malik dalam pendapat yang masyhur daripadanya, dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya. Mereka ni kata tidak aurat. Golongan ketiga berpendapat paha tidak merupakan aurat di bilik mandi atau tempat-tempat lain seumpamanya
di mana mengikut uruf